Prof dah terlibat dalam ni dah 22 tahun, lama. Sangat lama. Mesti ada perubahan. Saya nak lihat apakah perubahan yang ketara di antara farmastika dulu dengan farmastika sekarang ni. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Kalau di peringkat awal dulu tahun 2000, kita masih lagi tidak mempunyai kita katakan terkait rujukan ataupun standard, ya. Bila kita katakan halal tu halal dari sudut apa? Adakah halal kita rujuk kepada bermaksud halal untuk bahan makanan? Kita applykan halal tu yang apa yang kita makan untuk konsep pharmaceutical ataupun herbal ataupun kosmetik. Sebab apa? Kalau kita menggunakan framework yang sama, kita akan kita katakan akan berada satu persimpangan yang menyebabkan cara kita menginterpretasi halal itu adalah untuk makan sesuatu perkara, barang ataupun material untuk mengenyangkan. Itu konsep halal yang asasnya, di mana saya katakan hampir almost 100% halal pada peringkat awal dulu kita rujuk kepada bahan makanan ataupun minuman. Ya. Dan kita tidak ada framework. Kita nak gimana? Adakah kita nak gunakan framework sedangkan halal sedangkan kita tak makan ubat? Ubat tu bukan untuk mengenyangkan. Ubat tu ada frasa lain di mana mempunyai maksud sama ada wajib diambil, harus diambil ataupun mungkin juga haram diambil kerana tujuan perubatan. Jadi dengan kata lain, di manakah kita nak letakkan fiqh di situ, keadaan fiqh ataupun fiqh kita panggilkan kalau saya boleh bagi contoh sini adalah fiqh semasa. Dalam kita applykan konsep halal ini di mana ada restriction tertentu yang kita tak boleh follow 100%. Konsep halal dengan erti kata sebagai konsep taharah. Ya. Contoh darah. Darah dalam badan kita, dalam badan binatang. Tapi darah bila disentuh jadi membatalkan. Perkara yang boleh membatalkan wuduk. Tapi kenapa darah boleh diterima sebagai bahan untuk kita buat sebagai replacement, blood replacement untuk emergency. Dengan kata lain, pada peringkat awal kita masih lagi kita panggil undecided. Jadi tetapi berlakunya evolusi di mana teknologi pun memain peranan yang penting. Bila mana kita melihat pemahaman halal perlu berlaku kepada 3 pihak yang berbeza ataupun 3 premis yang berbeza. Kepada regulator maksudnya orang yang menekankan dari segi penguatkuasaan, dia kena faham dulu. Kerajaan. Termasuk juga konsep halal tadi daripada jawatan kuasa fatwa contoh, dia kena bergabung. Dan juga daripada industri di mana dia pun kena tengok halal ni kita boleh pakai tak konsep ini, sebab apa mereka mengikut kalau katakan dalam pharmaceutical good manufacturing practice GMP, iaitu berdasarkan pada 3 faktor: safety, quality dan efficacy. Dan kita tambah lagi halal tu sebenarnya tambah quality, safety, efficacy dan hygienic, kebersihan. Tetapi kebersihan di situ bukan kebersihan macam tadi, suci tadi. Dalam halal untuk GMP, dia adalah lebih kepada hygienic. Kita maintain hygienic. Tetapi kesucian itu tidak boleh dibuktikan. Maknanya kalau dia disebut sebagai beretika dan suci tu agak sukar untuk nak dibuktikan. Suci itu tidak dibuktikan kecuali kita mengambil sampel, kita translate kepada parameter tersebut. Apa maksud suci? Suci tidak ada bakteria, suci tidak ada virus. Maksudnya kena ada parameter. How do we actually measure kesucian? Alright. Jadi dalam berlaku konsep perubahan dalam hampir 20 tahun, apa yang saya lihat di sini adalah pihak industri sebenarnya membuka ruang dan boleh menerima konsep ini. Dengan adanya standard halal, dengan adanya macam mana kita nak interpret halal, tetapi pada waktu sama kita kena faham berlaku perubahan dalam teknologi. Contoh kalau kita ambil kat vaksin kan.
lebih 98%, saya boleh katakan 99% vaksin yang dibangunkan adalah masih lagi bentuk konvensional. Yang kata lain, ada bahan hidup. Bahan hidup ni dia mesti hidup di dalam sel. Manakah kita nak meletakkan kaedah fiqh di situ, kita interpret virus yang hidup dalam sel, macam Dr. Sazili kata tadi, katakan virus sel, itu adalah perumah saja. Kita bukannya nak ambil sel daripada monyet tu kembali pada manusia. Sebab apa berlaku salah faham sekarang ialah cucuk vaksin adalah cucuk babi. Jadi saya pernah tanya, okeylah Puan kata kat saya cucuk vaksin cucuk babi. Boleh tak cerita pada saya bahagian babi mana yang Puan merujuk? Tangan dia ke, kaki dia ke, tulang? Sehingga hari ni dia tak boleh jawab. Jadi siapa beritahu cucuk vaksin cucuk babi? Tak tahu, ada orang beritahu. Jadi berlaku salah faham di situ. Dan kan ada replacement atau material, sebab berbalik pada asal tadi, virus, bakteria diperlukan medium yang hidup untuk hidup. Jadi beralih pada soalan tadi, berbalik pada soalan tadi, memang banyak perubahan berlaku dari segi teknologinya, kefahamannya, dan pihak industri sebenarnya sangat mengalu-alukan dan membuka ruang ini sebagai salah satu kaedah di mana boleh diguna pakai konsep halal ini, dan juga mungkin instead of halal vaksin, harus vaksin, dan mengaplikasikan konsep-konsep yang lain yang bukan kita katakan industry friendly, tetapi memudahkan kita menginterpretasi to what extent new chemical entity ni, kita panggilkan vaksin, ubat-ubat yang untuk perawatan, boleh dikategorikan sebagai halal.